Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua penonton-penonton yang sedang menonton rancangan TLD Kedah pada hari ini. Okey, seperti biasa hari ini cikgu akan sambung lagi topik nisbah, analisis nisbah yang telah cikgu jelaskan dua kaedah sebelum ini, iaitu nisbah keberuntungan dan juga nisbah kecairan. Hari ini cikgu akan sambung lagi dengan nisbah kecekapan. Okey, sebelum itu sekiranya ada apa-apa pertanyaan yang awak nak bertanya sepanjang kita live pada hari ini, awak komen sahaja, awak type sahaja di ruangan komen dan sekiranya cikgu akan cuba menjawablah. Okey. Okey, kita sambung lagi iaitu nisbah kecekapan di sini. Okey, kalau awak lihat, awak rujuk dalam buku teks, dia ada 4 nisbah kecekapan yang awak perlu belajar. Okey. Yang pertama adalah kadar pusing ganti inventory. Okey, seperti biasa untuk topik ini awak kena hafal formula. Topik ini banyak formula, banyak rumus dan awak perlu hafal supaya awak boleh menjawab soalan-soalan yang akan diajukan selepas ini. Kadar pusing ganti inventory. Dia merupakan menghitung kekerapan pusing ganti inventory. Inventory kalau kita sebut adalah stok. Barang niaga yang kita jual. Barang niaga utama yang kita jual. Itu adalah inventory. So, formula ini dia nak lihat kekerapan kita menggunakan inventory. Okey, dan dia nak menunjukkan hubungan antara kos jualan dengan inventory purata. Nanti cikgu tunjukkan bagaimana nak kira inventory purata. Kemudian dapat mengukur keupayaan sesebuah perniagaan menjual barang niaga. Di sini kita nak lihat sejauh mana kecekapan perniagaan ini untuk menguruskan inventory dia. Rumus ini sangat bagus sebenarnya untuk melihat sejauh mana pengurusan inventory bagi perniagaan tersebut. Okey, kemudian walau bagaimanapun kekerapan kadar pusing ganti inventory bergantung kepada perniagaan. Okey, maksud di sini dia ada juga perniagaan. Contoh apa beza perniagaan makanan dan juga perniagaan kedai buku. Cikgu bagi contoh. Perniagaan yang menjalankan jual beli barang, menjual makanan, dia inventory dia lebih kerap berpusing daripada perniagaan yang menjalankan kedai buku, jualan buku. Sebab bila makanan ni kan, bila kita sebut makanan ni, setiap hari kita menyediakan makanan kepada pelanggan. Jadi inventory dia sentiasa bertukar, inventory dia sentiasa cepat habis. Okay, berbanding kedai buku. Contoh pada hari pertama, satu hari kedai makan ni dapat menjual 100 pinggan makanan kepada pelanggan. Tapi bagi kedai buku, tak semestinya dapat jual sebanyak kedai makanan. Kedai buku ialah buku kan taklah sentiasa orang cari, taklah selalu pelanggan cari. Kalau makanan ni sentiasa pelanggan cari. Itu yang dikatakan bergantung kepada jenis perniagaan. Contoh kat sini dia kata, perniagaan yang menjual makanan mempunyai kadar pusing ganti inventory yang lebih tinggi. Kadar pusing stok dia lagi cepat. Habis beli. Habis stok beli lagi. Habis inventory beli lagi. Itu yang dikatakan kadar pusing ganti inventory. Okey, di sini dia ada berikan rumus. Sebelum itu cikgu tunjukkan info tambahan. Inventory dulu dikenali sebagai stok. Dulu kita panggil stok, tapi kita sebut inventory. Dan inventory yang terlalu lama disimpan memberi kesan yang tidak baik kepada perniagaan. Inventory biasanya kita jangan simpan lama sebab kalau inventory yang berbentuk makanan, dia ada tarikh luput dia. Kalau lambat kita jual, lambat kita pusing, maksudnya kita akan mengalami kerugian lah sebab kita tak boleh jual barang yang expired, yang dah habis luput kepada pelanggan, tak dibenarkan. Okay? Jadi itu dia punya kesan kalau kita simpan inventory terlalu lama. Kemudian kadar pusing ganti inventory yang rendah menunjukkan bahawa perniagaan tidak berupaya menjual perniagaan. Ya, kadar pusing ganti inventory ni kena tinggi, kena kerap. Nanti cikgu tunjuk rumus dia. Sebab kalau rendah kadar, bila kita buat analisis, kita lihat kadar pusing ganti inventory ni sangat rendah, maksudnya perniagaan ini terlalu, orang kata apa ya, perniagaan dia sangat perlahan. Perlahan perniagaan dia, tak dapat banyak permintaan daripada pelanggan, tak dapat banyak pelanggan kedai dia.
Itu dikatakan kenapa kadar pusing ganti inventory yang rendah menunjukkan perniagaan ini tidak bagus. Kemudian perniagaan terpaksa menanggung kos pegangan, kos penyimpanan dan keusangan inventory yang tinggi. Itu yang cikgu sebut tadi. Kalau kos penyimpanan contohnya gudang lah. Kalau perniagaan ini dia ada gudang, okey, dia simpan inventory dalam gudang ni kena sewa kan. Nak simpan inventory kita kena ada kos-kos tertentu. Jadi kalau lambat dia jual inventory ni, maka dia kena tanggung banyak kos penyimpanan, kos pegangan dan sebagainya. Jadi kalau dia kerap pusing ganti inventory, dia kerap maksudnya kos untuk simpan barang ni tak perlu ada sebenarnya. Sebab inventory dia sentiasa habis. Okey, kita pergi lagi berkaitan dengan formula ataupun rumus cara mengira kadar pusing ganti inventory berbentuk kali. Ada dua jenis yang kita boleh kira kadar pusing ganti inventory ni. Yang pertama dari segi kali, yang kedua dari segi hari. Ada beza dia. Okey, ini formula kali. Kali maksudnya 3 kali. Dalam setahun dia pusing ganti 5 kali. Dalam setahun dia pusing ganti inventory 6 kali. Itu yang dikatakan kali. Formula dia adalah kos jualan bahagi inventory purata. Hafal formula ini. Kos jualan bagi inventory purata. Cara nak kira inventory purata ialah inventory awal tambah inventory akhir bahagi 2. Sebab dia kata purata, kita ambil awal dan akhir bahagi 2. Okey? Sekiranya awak nak cari kadar ganti inventory dalam bentuk hari. Tadi kali, sekarang hari. Kalau hari kita kira setahun sebab tempoh perakaunan kita setahun. Ataupun kita rujuk kepada soalan juga. Kadang-kadang soalan 6 bulan. Kita kira tempoh dia hari selama 6 bulan. Dalam buku teks dia bagi setahun. Bila setahun kita nak kira dalam bentuk hari, kita kena guna 365 hari. Setahun. Kita tak boleh tulis 1 tahun, tak boleh. Kita kena tukar kepada hari. Kalau perniagaan itu sebulan, tak kisahlah bulan berapa pun, perniagaan itu sebulan, kita akan guna 30 hari. Yang paling senang kita ambil 30 hari sahaja. Tak perlu awak nak fikir 31 hari, 29 hari, tak. Kita ambil 30 hari. Ikut kepada soalan. Ada juga soalan dia dah jelaskan untuk sebulan ni 29 hari. Kita ikut juga apa kehendak soalan. Tapi kalau soalan tak menyatakan apa-apa, dia suruh kira kadar pusing ganti inventory hari sebulan, maka awak ambil 30 hari sahaja. Memadai 30 hari. Okey, kita pergi ke lagi. Ini formula kadar pusing ganti inventory kali dan juga hari. Okey, contoh 7. Di sini dia berikan contoh yang sangat mudah untuk awak supaya awak lebih mahir menggunakan rumus ini. Dia berikan inventory awal dan inventory akhir. Dan bila awak ambil tambah awal dan akhir awak tambah, maka awak akan dapat inventory purata 17,315. Kemudian sekiranya awak ingin menggunakan kadar pusing ganti inventory kali dalam bentuk kali, maka awak guna rumus kos jualan bahagi inventory purata. Okey, dalam buku teks ni dia berikan nilai kos jualan. Tapi kalau dalam peperiksaan dia tak bagi semudah ini. Mungkin dia suruh awak kira bagaimana nak cari kos jualan. Dia berikan nilai belian. Dia berikan nilai pulangan belian. Dia berikan nilai inventory awal, inventory akhir. Awak boleh cari kos jualan. Memang boleh. Kalau dalam exam ni tak semudah inilah, awak kena mencari kos jualan. Di sini awak kena mahir operasi dalam akaun perdagangan dan untung rugi. Kena mahir lah macam mana nak cari kos jualan. Ataupun dia beri kepada awak jualan bersih, dia berikan kepada awak untung kasar. Dia beri jualan bersih, dia berikan untung kasar. Boleh tak kita cari kos jualan? Boleh. Okey, cara jualan sama nak dapat untung kasar, jualan tolak kos jualan. Dia nak suruh kita cari kos jualan. So kita tukarlah operasi tu, rumus tu. Ini yang awak kena mahir matematik. Murid-murid akaun asas matematik kena mahir. Tambah, darab, tolak, bahagi. Itu je untuk akaun. Asas matematik.
Okey? Jadi sekiranya dia tanya soalan itu, bagaimana nak cari kos jualan? Jualan bersih, tolak, untung, kasar. Macam tu. Okey? Kita tukar balik dia punya formula. Okey, kita pergi lagi. Ini dia berikan dalam bentuk kali, formula dalam bentuk kali. Kita dah dapat kos jualan, kita dah cari kos jualan, inventory purata pun kita cari. Okey, satu lagi cikgu nak pesan, dalam soalan kadang-kadang dia tak ada inventory purata. Dia tak berikan inventory purata sebab mungkin bisnes ini baru memulakan perniagaan. Kalau bisnes yang baru perniagaan yang baru memulakan perniagaan, maka dia tak ada inventory purata. Jadi kita ambil kosong tambah inventory akhir bahagi 2. Ataupun kita ambil inventory akhir bahagi 2 je lah. So tak perlulah nak cari inventory awal sebab ini baru memulakan perniagaan. Apapun kita akan rujuk soalan tu bagaimana. Bagaimana bentuk soalan tu diuji. Okey? So jawapan di sini setelah dikira adalah 3.27 kali. Kita gunakan 2 titik perpuluhan lah. Okey, 3.27 kali. Awak tak perlu bunda 3.30, tak perlu. Awak ambil sahaja 2 titik 3.27. Okey? Alright. So apa yang dinyatakan di sini 3.27. Okey, kita pergi lagi. Dia kira kat sini adalah hari pula. Nanti cikgu tunjukkan kepada tafsiran itu. Okey, kalau hari kita ambil inventory purata bahagi kos jualan darab, kena darab dengan setahun 365. Dia tak sama dengan pengiraan inventory kadar pusing ganti inventory kali, dia tak sama. Kalau kali, kita pergi balik kali ni dia ambil kos jualan dulu. Nampak kat sini. Kos jualan dulu, baru dia bahagi dengan inventory purata. Itu kali. Kalau hari, inventory purata berada di atas. Inventory purata dulu baru bahagi kos jualan darab 365 hari. Okey? Jadi bila kita kira di sini, untuk hari 111 hari. 100.46 hari. Kalau ada 2 titik perpuluhan tu, kekalkan 2 titik perpuluhan. Tak ada masalah. Kalau nak bunda pun tak ada masalah. Contoh awak dapat 111.90. Maka awak nak bunda 112 hari. Boleh. Sebab biasanya hari ni dia tak ada point. Tapi kalau awak nak kekalkan 2 titik perpuluhan pun tak ada masalah. Boleh. Okay? So, apa yang dinyatakan di sini, kita pergi kepada tafsiran. Kadar pusing ganti inventory menunjukkan bahawa perniagaan telah menggantikan atau membeli. Baru sebanyak 3 kali atau mengambil masa 111 hari dalam tempoh perakaunan dia. Maksudnya dalam setahun, kalau dalam bentuk kali, dalam setahun tu 3 kali dia pusing stok. Maksudnya 3 kali dia beli stok. Contohnya pada kali pertama dia beli 1 lori stok, 1 lori inventory. Habis. Kemudian kali kedua dia beli lagi 1 lori inventory. Kemudian seterusnya dia beli lagi 1 lori inventory. Dah habis inventory pertama dia beli 1 lori lagi. Dah habis set inventory yang kedua dia beli 1 lori lagi. Maksudnya 3 kali dalam setahun. Okay, so kalau sebab tu dikatakan kalau kekerapan yang tinggi, maka perniagaan ini sangat baguslah sebab dia banyak jual barang. Bila kita habis jual inventory kita, maksudnya jualan kita sentiasa meningkat, jualan kita akan meningkat. Itu yang dikatakan kekerapan kali tu kena tinggi untuk menunjukkan perniagaan kita ni sangat maju. Okey, dari segi hari pula, dia begini. Dalam tempoh setahun, perniagaan ini mengambil masa 100 hari untuk pusing stok, untuk pusing inventory. 100 hari. Maksudnya, kalau lagi sikit hari, kalau makin kurang hari, perniagaan itu bagus. Perniagaan itu sangat baik. Sebab apa? Sebab dia mengambil masa 10 hari untuk pusing ganti inventory. 10 hari je. Maksudnya dia kerap jual barang. Permintaan barang dia sentiasa ada. Orang nak beli barang dia. Ataupun
dia jual barang, dia pusing ganti inventory dalam masa 20 hari. Selepas 20 hari, dia beli lagi inventory baru. Selepas 20 hari, dia beli lagi inventory baru. Kalau perniagaan ini dia mengambil masa 100 hari. 100 hari tu masa yang agak panjang. Sebab itu kalau hari, makin kurang hari, makin bagus perniagaan itu. Kalau dari segi kali, makin kerap, makin kekerapan tu tinggi, makin bagus perniagaan itu. Itu awak kena tahu beza untuk hari dan kali. Boleh? Okey? Kita pergi lagi. Jom fikir pula. Jom fikir mengapakah pengurusan inventory sangat penting. Ya, pengurusan dia sangat penting supaya kita nak elak inventory kita rosak. Kita nak pastikan inventory yang kita dah beli lama tu dapat dijual dengan segera. Kita nak elak inventory kita ni rosak, usang, tarikh luput dia. Jadi kita kena ada pengurusan, kena sentiasa semak, kena check inventory kita ni. Mana yang belum dijual. Jangan pula bila yang set A ni set A ni lama dah beli, tak jual-jual. Awak beli baru, awak jual set baru. Bila dah beli baru, kita jual dulu set lama ni. Jangan jual yang baru beli, kita jual yang dah sedia ada. Supaya kita punya inventory tu sentiasa berpusing dan kita akan kontrol kita punya due date inventory tu. Ada inventory yang ada tarikh luput, ada inventory yang tak ada tarikh luput. Tapi perniagaan kita banyak inventory yang ada tarikh luput lah. Jadi kita kena ada pengurusan yang baik. Jadi rumus kadar pusing ganti inventory ni sebenarnya sangat-sangat membantu pihak pengurusan perniagaan dalam merancang perniagaan dia, dalam melihat untuk melihat di mana kelemahan, kenapa inventory ni tak kerap, orang kata tak kerap berpusing, apa kelemahan dia, adakah dari segi pekerja, adakah dari segi penyimpanan, adakah dari segi promosi perniagaan. Dia boleh lihat banyak di situ. Dengan satu formula, dengan satu analisis, boleh buat macam-macam keputusan, boleh buat macam-macam perbincangan. Okey, kita pergi lagi. Nisbah kecekapan yang seterusnya adalah tempoh kutipan hutang. Ini sangat penting juga. Tempoh kita nak kutip hutang kita tu. Kutip hutang dengan siapa? Kutip hutang dengan pelanggan ataupun penghutang ataupun dikenali sebagai akaun belum terima. Formula ini pun sangat membantu perniagaan. Okey, mengukur kecekapan perniagaan membuat kutipan hutang daripada pelanggan. Kita tak boleh biarkan pelanggan berhutang dengan kita lama. Sebab kita perlukan cash, kita perlukan aset semasa untuk kita aktifkan lagi perniagaan kita. Okay? Jadi sebab tu dalam perniagaan, bila kita jual barang kita secara hutang dengan pelanggan, kita dah tetapkan, kita berikan diskaun, macam-macam kita berikan supaya pelanggan tu cepat bayar. Kita tak boleh bagi mereka hutang dengan lama. Kalau mereka nak beli baru, mereka kena bayar hutang lama. Itu salah satu strategi lah yang boleh kita buat. Okey, apa formula dia untuk kira tempoh kutipan hutang ialah akaun belum terima bahagi jualan kredit. Kenapa jualan kredit? Sebab hutang ni ada kaitan dengan jualan kredit lah. Kalau jualan tunai tak ada masalah, memang dah jual secara tunai, tak ada orang berhutang, orang tu dah bayar cash. Ini berkaitan dengan jualan kredit, iaitu akaun kawalan belum terima, darab dengan 365 hari. Kenapa kita kena darab dengan 365 hari? Sebab tempoh. Formula ni adalah untuk mencari tempoh. Sekiranya dia suruh cari dalam sebulan, kita gunakan 30 hari. Awak kena tengok juga soalan. Lihat soalan, baca soalan, tempoh dia setahun ke sebulan. Kadang-kadang tempoh 6 bulan. Tengok juga kepada soalan. Okay? Kita lihat contoh pengiraan di sini. Dia berikan akaun belum terima. Bagaimana nak cari akaun belum terima memang diberikan dalam soalan lah. Dan bagaimana nak cari jualan kredit, mungkin diuji awak cara mencari jualan kredit lah. Mungkin awak kena sediakan akaun kawalan. Soalan keempat ni dia boleh uji macam-macam. Mungkin dia bagi soalan, mungkin dia suruh awak cari akaun kawalan atau jumlah jualan. Dia bagi jumlah jualan dan dia berikan jualan tunai. Nampak? Dia berikan jumlah jualan dan dia berikan amount jualan tunai. Boleh tak kita cari jualan kredit? Boleh lah. Sebab untuk mengira jumlah jualan tunai tambah jualan kredit.
Soalan dia boleh macam-macam berpusing lah. Maksudnya di sini dia nak uji bagaimana awak nak guna pendekatan matematik. Macam mana kita nak cari penyelesaian ini menggunakan matematik. Maths tambah tolak. Bila cikgu sebut matematik, hanya tambah tolak darab bahagi sahaja. Bagaimana kita nak gunakan operasi itu. Okay, so kita kira di sini, bila dah kira, awak lihat tempoh kita kutip hutang 29 hari ataupun 30 hari. Awak kekalkan dengan 2 titik perpuluhan ataupun awak boleh bunda 30 hari. Okay, tapi lebih baik kekal 2 titik perpuluhan lah. Nak bunda pun boleh. Kalau yang ni, jawapan dia 30 hari lah. Okay, alright. So di sini dia menyatakan bahawa dia mengambil masa sebulan untuk kutip hutang. Setiap bulan dia boleh kutip hutang lah. Yalah, kalau dalam invoice, kalau operasan dia ada letakkan syarat kan. Kalau 10 hari dapat diskaun 6%. Perasan tak 6%. Kalau bayar dalam masa 20 hari dapat diskaun 10%. So di situ merupakan satu kawalan kita supaya penghutang, pelanggan yang berhutang tu bayar dengan cepat. Mereka akan rebut diskaun. Mereka akan cuba dapatkan diskaun supaya mereka tak bayar banyak. Itu biasanya yang berlaku dalam perniagaan. So tafsiran di sini menyatakan perniagaan ini mengambil masa 30 hari je untuk kutip hutang. Maksudnya kalau lagi sedikit hari, bagus perniagaan itu. Kalau dia mengambil masa yang lama untuk kutip hutang, maksudnya perniagaan ini tidak berapa bagus, tidak berapa okey. Sebab dia mengambil masa yang lama. Sukar sangat. Bila ambil masa yang lama, kita tak ada cash untuk kita beli barang niaga. Kita pun kalau boleh dalam tempoh kita berbisnes ni, kita tak naklah banyak hutang. Kalau boleh, kalau kita beli barang tu, kita beli dengan cash. Kita nak kurangkan hutang. Tapi hutang pun kena ada supaya kita boleh beli barang dengan banyak. Bila kita beli barang dengan banyak, kita mungkin dapat diskaun yang banyak lah. Itu adalah strategi perniagaan lah. Okey, kita pergi lagi. Apa lagi formula seterusnya adalah tempoh pembayaran hutang. Tadi tempoh kutipan. Sekarang tempoh pembayaran pula. Tempoh pembayaran maksudnya kita bayar hutang. Kita bayar hutang kepada pembekal. Kita bayar hutang kepada pemiutang. Ataupun nama lain adalah akaun belum bayar. Okay, nama lain adalah akaun belum bayar. Apa formula di sini? Tempoh pembayaran hutang, formula dia adalah akaun belum bayar bahagi belian kredit. Tadi kutip hutang, akaun belum terima bahagi jualan kredit. Darab dengan 365. Untuk tempoh bayar, dia gunakan akaun belum bayar bahagi belian kredit pula. Itu saja formula dia. Formula untuk bab ni tak sukar, tak susah pun. Dia boleh hafal dengan cepat. Kalau kita sebut tempoh bayar tu, kita dah tahu dah. Akaun belum bayar dengan belian kredit. Hafal je lah. Okay? So pengiraan di sini dia berikan amount akaun belum bayar, belian kredit dan bagaimana kita nak cari tempoh pembayaran hutang. Kita ambil masa 70 hari untuk bayar hutang. Itu tafsiran dia. Hari lebih daripada 2 bulan kan? Kita ambil masa 70 hari. Jadi kalau hutang ni kita boleh langsaikan dengan cepat, itu lagi bagus. Jangan simpan hutang tu lama sangat. Hutang yang cikgu sebut ni ada kaitan dengan liability semasa lah. Hutang kita dengan pembekal. Sebab kita nak jaga hubungan kita dengan pembekal, kalau boleh kita jangan berhutang lama sangat. Ambil masa yang betul-betul sesuai supaya kita boleh bayar hutang. Kalau dah ada duit, kita bayar. Supaya kita boleh berhutang lagi. Sebenarnya, kalau kita dah habis bayar, kita boleh berhutang lagi dengan dia. So, mereka pun okey. Mereka akan sentiasa okey dengan kita. Itu adalah hubungan antara kita dengan pembekal. Hubungan kita dengan pelanggan pun kita kena jaga. Ada macam-macam benda awak kena tahu dalam perniagaan ni. Okey, kita pergi lagi. Okey. Sudah selesai tempoh pembayaran hutang, tempoh kutipan hutang. Di sini dia ada gerak kerja kumpulan pula. Okey. Okey, dah habislah formula itu. Ada 3. 1, kalau ikutkan nisbah kecekapan ni ada 3. Tapi kalau nisbah kecekapan ni ada 3. Tapi cikgu sebut 4 tadi sebab cikgu tambah yang ni. Kadar pusing ganti inventory ni dia ada 2 formula, sama ada hari atau kali. Jadi total dia 4 lah. Sebab tu cikgu sebut 4. Kalau ikut subtopik dia 3 sahaja, iaitu kadar pusing ganti inventory, tempoh pembayaran hutang dan tempoh kutipan hutang. Okey.
Jadi dah habis kita punya nisbah kecekapan, kita dah selesai dan formula pun kita dah tahu. Awak scroll lagi di bawah ini dalam buku teks. Ini adalah kes berdasarkan pengiraan dan tafsiran nisbah keuangan berdasarkan kes, berdasarkan situasi lah. Dia berikan perniagaan solehah, dia berikan akaun perdagangan dan untung rugi. Yang ni dia nak uji awak lah cara kita nak gunakan rumus dalam nisbah, analisis nisbah penyata keuangan ini. Kemudian bagaimana kita nak, dia berikan penyata kedudukan keuangan. Okay. Kemudian dia kata maklumat tambahan ada di sini. Awak baca semua jualan adalah jualan kredit. Dia dah tetapkan kat situ. Jadi awak tak perlulah nak kata ada jualan tunai macam mana. Soalan dah cakap macam tu, maksudnya kita akur saja. Kemudian belian kredit pula dia kata 90% daripada jumlah belian. Tadi dia kata jualan semuanya kredit. Kalau belian ni 90% adalah kredit, belian kredit. Jadi kita kena ikutlah, ada pengiraan di sini. Okay, so dia suruh kira nisbah keuangan. Bila dia kata nisbah keuangan, maka awak kena kira semua nisbah kecairan, semua nisbah keberuntungan, semua nisbah kecekapan. Semua kena kira. Kalau dia kata nisbah keuangan macam ni. Okay, so pengiraan dia lebih baik awak buat dalam bentuk kotak macam ni. Ada kolom nisbah, maksudnya rumus. Awak kena tulis rumus. Rumus mesti kena tulis dalam soalan, dalam kertas jawapan awak. Cikgu ulang rumus ataupun formula nisbah ini awak perlu tulis dalam kertas jawapan awak. Kena ada. Okey? Kemudian pengiraan dan tafsiran. Kalau boleh buat kotak macam ni. Sekiranya ada soalan macam ni, buat kotak supaya pemeriksa tu dia mudah semak, dia nampak. Awak pun senang awak nak kira. Okey? So yang pertama, dia tunjuk dekat sini nisbah keberuntungan ada 4, 1, 2, 3, 4. Maka contoh, saya berikan contoh, tokokan untung kasar bahagi kos jualan. Mudah sahaja awak cari dekat sini mana untung kasar dan juga mana kos jualan. Ambil sahaja, rumuskan dia, gunakan formula, awak akan dapat jawapan seperti di sinilah, iaitu 27.05. Dan jangan lupa setiap formula mesti ada tafsiran. Setiap rumus mesti ada tafsiran. Jangan lupa kita buat tafsiran. Okey? Boleh. Dan seterusnya adalah rumus margin untung kasar. Awak boleh kira untung kasar, kita ambil dalam soalan bahagi dengan jualan bersih. Kita tengok dulu. Berkaitan dengan jualan bersih, nampak dia berikan jualan bersih. Kalau tak ada jualan bersih, kita ambil jualan, nilai jualan itu. Tengok kepada soalan jugalah. Okey, kemudian kita pergi lagi, margin untung bersih. Untung bersih bagi jualan bersih. Tadi margin untung kasar untung kasar bagi jualan bersih. Kemudian margin untung bersih bagi jualan bersih. Kemudian pulangan atas modal, untung bersih bahagi modal awal. Semua maklumat ini awak ambil daripada akaun, daripada penyata keuangan kedai solehah. Ini adalah soalan yang mudah lah. Nak bagi awak mahir, nak bagi awak hafal rumus. Okay, boleh tengoklah. Ini adalah nisbah kecairan. Ada dua nisbah kecairan, nisbah semasa dan nisbah ujian aset. Okay. Yang ni kalau aset semasa, liability semasa kita ambil di sini. Cikgu scroll ni. Ni jumlah aset semasa, yang ni jumlah liability semasa. Kita bahagilah, kita akan dalam bentuk nisbah. Akan dapat dalam bentuk nisbah. Okay. Dan seterusnya. Ini adalah nisbah kecekapan yang kita baru belajar tadi. Okay. Ada satu dalam bentuk kali, ni dalam bentuk kali, ini dalam bentuk hari. Kalau soalan dia salah satulah, awak tengok juga soalan. Kalau dia kata hari, awak guna hari lah. Kalau kata kali, guna kali. Kita tengok juga soalan tu. Soalan tak akan keluar dua-dua. Biasanya salah satu. Okay. Kemudian di sini adalah kutip hutang dan juga bayar hutang lah. Awak kira di sini. Di sini dia ada pengiraan dia sebab maklumat tambahan dia kata tadi belian adalah 90%. Belian kredit 90%. Sebab itu ada rumus pengiraan di sini. So setiap soalan awak tengok maklumat tambahan dia kata apa. Maklumat tambahan dia jelaskan apa. Kita ikut dulu baru kita buat, kita kirakan analisis nisbah ini. Okey? Lihat dulu maklumat tambahan apa, maklumat lain yang diberikan supaya mudah awak untuk mencari jawapan-jawapan tertentu. Okey, kita pergi lagi.
Perbandingan prestasi perniagaan. Kenapa kita perlu buat perbandingan prestasi? Perbandingan ni dalam banyak lah, dari segi setahun tu kita boleh buat perbandingan suku pertama, suku kedua. Ataupun kita boleh buat perbandingan dalam bentuk tahun 2016, 2017, 2020, 2021. Ataupun kita boleh buat perbandingan dalam bentuk persaing kita. Perniagaan A, perniagaan B. Itu dikatakan perbandingan prestasi. Pertama, kita boleh mengetahui kekuatan dan kelemahan. Okey, di sini sebelum tu cikgu tunjuk dulu apa yang perlu awak belajar dalam perbandingan tujuan perbandingan prestasi. Pertama, awak boleh membandingkan prestasi bagi tahun perakaunan semasa dan antara tempoh perakaunan. Contoh, dalam setahun tu awak nak bandingkan suku pertama. Suku pertama dengan suku kedua, bagaimana prestasi dia? Ataupun pertengahan tahun pertama dan pertengahan tahun kedua, bagaimana prestasi? Itu yang dikatakan dalam tempoh semasa. Kemudian membandingkan prestasi dalam industri yang sama. Contoh, kita buka kedai kasut, kita bandingkan prestasi dengan perniagaan kasut lain. Bagaimana? Bagaimana nak cari data-data ni? Data-data ni biasanya bagi perniagaan yang ada share dengan public, dengan awam, dia akan tunjukkan penyata keuangan kepada umum. Kita lihat juga syarikat yang ada jual share kepada awam, orang luar, dia akan dedahkan penyata keuangan kepada umum. Di situ kita boleh buat perbandingan dengan prestasi. Kita boleh lihat. Kita tak boleh minta, aku nak penyata keuangan kau, boleh tak? Tak boleh. So kita nak buat pada, kita kena bijak lah. Kita kena cari dalam mana-mana website. Ada website yang menunjukkan dia kumpul semua penyata keuangan bagi perniagaan-perniagaan tertentu, ada. So bagi orang bisnes dia tahulah, orang perniagaan dia tahulah di mana dia nak buat perbandingan ini. Kemudian boleh merumus dan menganalisis dan merumus dapatan analisis dan memilih perniagaan berdasarkan prestasi. Okey, itu antara standard pembelajaran untuk topik subtopik ini. Kemudian seterusnya, bila kita mengetahui kekuatan dan kelemahan, kita dapat merancang masa depan perniagaan kita. Dan kita mampu untuk membuat keputusan mengikut matlamat perniagaan demi memaksimumkan keuntungan. Itu tujuan kita buat perbandingan. Boleh bacalah tujuan di sini. Okey, ini perbandingan prestasi perniagaan dari segi tempoh dan juga dari segi industri. Nanti kita lihat bagaimana kita nak buat dari segi tempoh dan juga dari segi industri yang sama. Okey, ini contoh ini adalah dari segi dalam tempoh setahun. Dia buat dua perbandingan tahun, macam cikgu sebut tu, setengah tahun pertama, setengah tahun kedua. Dia buat dua dalam tempoh setahun lah. Ada yang nak buat suku pun boleh. Okey, ini adalah akaun perdagangan dan untung rugi, dan ini adalah penyata kedudukan keuangan. Nampak? Setengah tahun pertama, setengah tahun kedua. Buat perbandingan, dan anda dikehendaki rumus dia pun tak banyak dia tanya. Kadang-kadang ada soalan dia tak suruh buat semua rumus. Ada soalan dia dah berikan rumus apa, nisbah apa yang perlu awak kira. Jadi kita ikut kehendak soalan lah. Kalau soalan ini dia nak peratus untung bersih atas jualan, pulangan atas modal, nisbah semasa dan kadar pusing ganti. Itu dia nak. So dia nak kita lihat perbandingan untuk 4 rumus ini, 4 formula ini. So kemudian rumuskan dapatan. Bila kita dah buat perbandingan, apa dapatan awak? So kita lihat kepada jawapan, dia dah kira ni. 1, 2, 3, 4 dia dah kira. So di bawah ini awak boleh buat rumusan dapatan lah. Bacalah di sini bagaimana mereka buat rumusan dapatan. Cikgu ambil contoh nisbah kecairan di sini. Dari segi nisbah kecairan, prestasi perniagaan Zuhaili bagi setengah tahun pertama lebih baik berbanding setengah tahun kedua. Nampak? Tahun pertama lebih okey daripada setengah tahun pertama, lebih baik pula daripada setengah tahun kedua. Di sini mereka akan lihatlah kenapa. Apa yang menyebabkan tahun kedua ni makin kurang prestasi. Mereka akan buat analisis dekat sini. Okey? Kemudian di situasi ini menunjukkan keupayaan perniagaan membayar hutang pada setengah tahun kedua menurun disebabkan berlakunya peningkatan yang tinggi dalam akaun belum bayar. Bila ada berlakunya penurunan prestasi, mereka dapat kesan. Apa? Kenapa? Kenapa prestasi ini makin menurun? Apa yang menyebabkan prestasi ini menurun? So, mereka akan cari-cari, ini disebabkan oleh akaun belum bayar. So, selepas ini apa strategi mereka supaya prestasi mereka sentiasa meningkat?
mereka akan cari solution lah. Ini membantu pihak pengurusan untuk membuat keputusan bagi perniagaan dia. Itulah yang dikatakan rumusan lah, awak boleh baca di sini. Okay? Kemudian seterusnya dari segi tahun, dia buat perbandingan dalam bentuk tahun, setahun. Akaun perdagangan ni, akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir, Cikgu Padam ni, bagi tahun berakhir, tak ada tahun. Sebab dia buat perbandingan tahun lah, 2016 dan 2017. Okay? Perbandingan tahun ni pun bagus. Ini adalah akaun perdagangan dan untung rugi. Ini adalah penyata kedudukan keuangan. Awak boleh lihat di sini. Dan ada maklumat tambahan, dia kata semua jualan dan belian adalah kredit lah. Dia dah bagi maklumat tambahan, so kita kena akur kehendak soalan dan awak buat kotak seperti inilah, 2016 berapa, 2017 berapa. Bila awak buat perkiraan seperti ini, awak akan nampak perbezaan dia. 2016 46%, 2017 67%. So 2017 lebih baik daripada 2016. Kita boleh buat perbandingan, buat jadual kotak macam ni, awak boleh nampak lah. Okay, dan seterusnya. Okay, pulangan atas modal 2016 16 17%, 2017 18%. Jadi pulangan atas modal 2017 ni lagi baik. Okay, so dia punya ni pun nampak lebih baik, lebih tinggi, lebih baik. Okay, ada perbandingan dia. Dan seterusnya lah, boleh lihat di sini. Okay, kalau kita lihat tempoh kita kutip hutang, 2016 kita ambil masa 144 hari. Tapi 2017 kita ambil masa 137 je. Maksudnya 2017 ni baguslah. Makin singkat kita kutip hutang, makin bagus. Okay. Kalau kita bayar hutang, makin singkat pembayaran hutang kita tu lagi baguslah sebenarnya. Okay, ini dari segi perbandingan dan dalam buku teks pun dia ada rumusan. Boleh bagi idea lah untuk awak menjawab soalan sebenarnya. Okay. Dan lagi kita scroll lagi, cara meningkatkan prestasi perniagaan. Di sini ada cara-cara dia lah. Pertama, bagaimana kita nak meningkatkan jualan dengan menambahkan unit keluaran. Kita boleh buat jualan dalam talian secara online, mengurangkan kos jualan dan belanja operasi melalui kawalan dan penjimatan. Kita boleh kontrol kalau belanja tu sangat banyak dan tak perlu, kita boleh kurangkan. Okay. Kemudian menggiatkan aktiviti promosi. Promosi dalam perniagaan ni biasanya keputusan mereka akan buat banyak lagi promosi. Contohnya packaging mereka akan tukar. Sebab tu awak perasan ada produk-produk tertentu, packaging dia setiap tahun sentiasa bertukar. Perasan tak? Mesti nampak dia lebih baru, fresh kan. Nak bagi menarik pelanggan dia lah supaya sentiasa beli produk dia. Kemudian meningkatkan pelaburan untuk menambahkan modal perniagaan. Jadi dalam bisnes pun ada buat pelaburan supaya modal makin meningkat. Okey, ini adalah salah satu 4 cara meningkatkan prestasi perniagaan. Okey. Jadi ada apa lagi di sini? Ini dari segi perbandingan industri yang sama. Maksudnya Anjum Enterprise, Norwich Enterprise. Dia buat perbandingan prestasi. Bagaimana prestasi kedua-dua mereka ini. So kita boleh kira lah, maklumat tambahan pun ada. Baca dekat sini maklumat tambahan, apa yang dinyatakan di sini, dan buatlah perbandingan seperti buku teks ini. Buku teks ni kalau dia kata macam ni lah akan keluar. Kalau dia kata macam tu lah akan keluar. Kalau dia berikan perbandingan prestasi macam ni, perbandingan prestasi ni akan mungkin keluar. Kalau dia berikan perbandingan prestasi antara bisnes, macam ni lah keluar. Jadi apa pun kena baca buku teks lah. So soalan yang keluar pun daripada buku teks. Okay? Awak boleh baca di sini, boleh tengoklah bagaimana pengiraan dia. Bagi yang tak mahir lagi, boleh tengok pengiraan bagaimana dia kira setiap rumus itu. Dan juga ada juga rumusan dapatan analisis lah, supaya awak dapat faham analisis ni dibuat dan bagaimana dia nak jelaskan, bagaimana dia menjelaskan dapatan itu. Itu yang penting jugalah. Kadang-kadang dalam soalan dia suruh kita jelaskan dapatan. Perniagaan mana yang lebih baik? Jelaskan. Tahun mana yang lebih bagus? Jelaskan. Kadang-kadang 2 markah, 3 markah awak akan dapat di situ. Jadi di sini dia boleh beri idea kepada awak lah bagaimana kita nak buat ayat untuk buat rumusan bagi perbandingan prestasi menggunakan analisis, pengiraan analisis penyata kewangan ini. Okey, dah habis topik ini dan awak boleh buatlah latihan di dalam buku teks ni banyak. Di sini pun ada contoh dan soalan jawapan, awak boleh lihat di sini. Okey, awak boleh lihat cara dia buat pengiraan. Bolehlah buat rujukan di sini.
Okay? Alright, sekiranya ada pertanyaan, awak boleh komen sahaja, awak boleh tulis sahaja di ruangan komen di bawah, dan jangan lupa awak isi borang maklum balas di pautan yang telah diberikan di bawah ini. Okay? Sekian sahaja berkaitan dengan topik analisis nisbah penyata keuangan ini, dan cikgu harap awak boleh nampak bagaimana kita nak menjawab soalan-soalan dalam sekiranya diuji dalam peperiksaan. Okey, sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.